Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Okey, jadi cikgu harap murid-murid yang ada dekat rumah tu sihat-sihat, ya. Okey, hari ini kita nak sambung topik bab 7 kita, iaitu ketaksamaan linear. Jadi kita hari ini kita nak belajar sifat-sifat ketaksamaan. Jadi hari ini murid akan diajar untuk membuat generalisasi tentang sifat ketaksamaan dengan tepat dan menyelesaikan operasi asas aritmetik ketaksamaan linear menggunakan sifat ketaksamaan dengan tepat. Okey, sebelum kita nak masuk subtopik kita hari ini, jadi cikgu nak imbas balik apa yang kita dah belajar pada kelas yang lepas. Okey, dalam kelas yang lepas kita dah belajar apakah itu ketaksamaan. Okey, sebelum ni kita dah belajar bab 6 persamaan linear. Jadi persamaan linear tu kita tahu nilai di sebelah kiri adalah sama dengan nilai di sebelah kanan. Jadi kita guna simbol sama dengan. Tapi ketaksamaan dia apa benda tu? Jadi kita dah tahu kat sini nama pun dah tak sama. Nama dia pun dah tak sama. Jadi apa yang tak sama? Yang tak samanya adalah nilai di sebelah kiri adalah tak sama dengan nilai di sebelah kanan. Okey, bila tak sama, kita tak boleh nak pakai simbol sama dengan ni. Jadi kita nak guna simbol apa? Kita guna simbol yang ini. Dua ini yang macam anak panah yang tak siap ni. Okey, yang ni kita merujuk kepada lebih besar daripada, dan simbol yang bawah ni kita merujuk kepada kurang daripada. Tapi permasalahannya, saya faham murid-murid ramai yang keliru macam mana nak pakai simbol ni. Sebab dia tak boleh nak bezakan simbol lebih besar daripada dengan simbol kurang daripada. Jadi cikgu nak bagi tips kat sini macam mana nak ingat. Hari tu cikgu dah ajar, jadi cikgu ulang balik. Okey, kita tahu kat sini contoh ni simbol dia kan. Jadi cikgu letak titik dekat hujung ni. Okey, kita dah tahu kat sini ada, sebelah sini ada 2 titik dan sini ada 1 titik. Jadi 2 lebih banyak daripada 1, betul. Jadi kita tahu kat sini mesti nombor yang lebih besar. Dan nombor di sebelah sini nombor kecil. Senang kan nak ingat? Okey, kita tengok contoh. Cikgu bagi kat sini contohnya cikgu buat sini 5 dan 7. 5 dan 7. Jadi kita tengok kat sini 5 kurang daripada 7, betul. Jadi kita nak guna simbol yang mana? Kita guna simbol yang ini. Kita tengok kat sini. Sini ada 1 titik, sini ada 2 titik. Jadi 1 titik ni kita merujuk kepada nombor yang lebih kecil, dan ini 2 titik kita merujuk kepada nombor yang besar. Jadi senang nak ingat. Kita bagi satu lagi contoh. Okey, contoh 8 dan 6. 8 dan 6, kita tahu nombor 8 ini lebih besar daripada 6. Jadi kita nak guna pakai simbol yang mana? Pakai yang ini. Lebih besar daripada. Macam tu. Okey, kita sambung pada topik kita hari ini, iaitu sifat-sifat ketaksamaan. Okey, kita tengok pada sifat yang pertama, iaitu sifat akas. Apa tu sifat akas? Okey, sifat akas tu jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Tak faham? Kita tengok contoh. Kita wakilkan huruf ni dengan nombor. Jadi kita letak kat sini, cikgu letak kat sini 3 dan 6. Jadi kita tahu 3 ni kurang daripada 6. Tapi masalahnya, maka B lebih besar daripada A. Macam mana tu? Kita cuma terbalikkan je. Kita nak letak ni 6 ni, kita nak letak 6 ni dekat depan. Kita tak nak dah duduk kat belakang. Dan 3 dekat sebelah sini. Jadi simbol dia akan bertukar. Jadi 6 lebih besar daripada 3, betul. Sama kan dengan yang atas ni kan. Okey, kita tengok sifat transitif pula. Sifat transitif tu apa? Jika A kurang daripada B, jika A kurang daripada B kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Okey, kita tengok contoh. Cikgu letak kat sini 3 kurang daripada 5 kurang daripada 7. Jadi kat sini kita tahu 3
dengan 7. 3 ni mestilah kurang daripada 7. Betul? Betul kan? Sama kan? Kita cuma hilangkan yang tengah ni. 3 kurang daripada 7. Okey, itu untuk sifat transitif. Okey, kita tengok pula ketaksamaan yang berkaitan dengan operasi asas aritmetik. Kita tahu operasi asas aritmetik ada tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi kita tengok ketaksamaan yang berkaitan dengan operasi asas aritmetik. Yang pertama, penambahan dan penolakan dengan nombor positif. Okey, kita tengok penambahan dulu. Penambahan, jika A kurang daripada B, maka A tambah C kurang daripada B tambah C. Apa benda tu? Macam mana? Kita tengok contoh. Cikgu faham, ada yang tak faham bila keluar ayat macam ni. Kita tengok contoh. Contoh lagi senang nak faham, betul? Okey, cuba kat sini nombor 3 dan 6. Nombor 3 dan 6. Kita tahu 3 ini kurang daripada 6, betul? 3 kurang daripada 6. Kita pakai simbol ni. Lepas tu kita nak tambahkan dengan satu nombor positif. Contoh cikgu letak kat sini 3 tambah 2. Kena ingat ya, bila kita nak tambah, kita mesti tambah kedua-dua belah. Sini 3 tambah 2 dan sebelah sini 6 tambah 2. 6 tambah 2. Jadi kita tahu 3 tambah 2 sama dengan 5. 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi kita tahu kat sini 5 kurang daripada 8. Betul? Jadi sebenarnya simbol dia tak berubah. Okey, kita tengok pula penolakan untuk nombor positif. Okey, jika A kurang daripada B, maka A tolak C kurang daripada B tolak C. Tengok contoh cikgu letak kat sini 4 dan 7. Kita tahu 4 ini kurang daripada 7. Betul? Okey, kita tengok, kita tolak dengan satu nombor positif. Contoh cikgu letak kat sini 4 tolak 3. Dan sini kita kena tolak juga dengan nombor yang sama. 7 tolak 3. 4 tolak 3 kita tahu 1. 7 tolak 3 sama dengan 4. Jadi kita tahu kat sini 1 ini kurang daripada 4. Jadi simbol dia tak berubah. Okey, itu untuk penambahan dan penolakan untuk nombor positif. Macam mana pula dengan penambahan dan penolakan untuk nombor negatif pula? Okey, kita tengok. Jika A kurang daripada B, maka A tambah negatif C kurang daripada B tambah negatif C. Okey, kita buat contoh yang cikgu bagi kat sini, nombor 5 dan 8. Kita tahu 5 kurang daripada 8. Jadi kita nak tolak dengan, maafkan cikgu, kita nak tambah dengan satu nombor negatif. 5 tambah dengan satu nombor negatif. Cikgu letak kat sini contoh negatif 3. Jadi sebelah kanan pun kita kena tolak dengan tambah dengan satu nombor negatif yang sama ya. 8 tambah dengan negatif 3. Jadi 5 tambah dengan negatif 3, kita tahu 5 tolak 3 sama dengan 2. Dan 8 tambah dengan negatif 3, kita tahu jawapan dia 5. Okey, kita nampak kat sini 2 kurang daripada 5. Jadi penambahan untuk nombor negatif tidak berubah simbol. Simbol dia masih sama. Nampak Okey, kita tengok pula penolakan untuk nombor negatif. Penolakan untuk nombor negatif, kita tengok kat sini, jika A kurang daripada B, maka A tolak negatif C kurang daripada B tolak negatif C. Kita tengok contoh. Cikgu buat kat sini 3 dan 7. 3 dan 7 jadi 3 ini kurang daripada 7. Jadi kita nak tolak dengan satu nombor negatif. Kita letak contoh, cikgu letak kat sini 3 tolak dengan negatif 2. Sebelah sini pun 7 kena tolak dengan negatif 2. Jadi 3 tolak negatif 2, kita tahu jawapan dia adalah 5.
7 tolak dengan negatif 2 sama dengan 9. Okey. Kita tahu sini 5 dengan 9. Jadi 5 kurang daripada 9. Kita guna simbol yang ini. Jadi kita tahu simbol dia tak berubah. Kita tengok pula pendaraban dan pembahagian untuk nombor positif. Okey, jika A, kita tengok pada pendaraban, jika A kurang daripada B, maka A darab C kurang daripada B darab C. Contoh 2 dan 5. Okey, 2 dan 5. Kita tahu 2 kurang daripada 5. Jadi kita nak darab dengan satu nombor positif. Contoh kat sini cikgu buat 2 darab dengan 2. Dan sebelah sini kena darab dengan nombor yang sama juga. Okey, 2 darab dengan 2, kita tahu jawapan dia ialah 4. 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi dekat sini kita tengok 4 kurang daripada 10. Jadi simbol dia tak berubah untuk pendaraban nombor positif. Okey, kita tengok pada pembahagian nombor positif pula. Jika A kurang daripada B, maka A bahagi C kurang daripada B bahagi C. Contoh, cikgu letak kat sini 4 dan 8. Okey, kita tahu 4 ini kurang daripada 8. Kita nak bahagi dengan satu nombor positif. Contoh cikgu letak kat sini 4 bahagi dengan 2. Dan sebelah sini pun kena 8 bagi dengan 2. Jadi jawapan dia 4 bahagi dengan 2 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kita tengok kat sini 2 kurang daripada 4. Jadi simbol untuk bahagi nombor positif tidak berubah. Okey, tapi ada satu kes. Kita tengok kat sini pendaraban dan pembahagian untuk nombor negatif pula. Kita tengok macam mana simbol dia berubah ataupun tidak. Okey, contoh cikgu buat sini 4 dan 7. Kita tahu 4 ini kurang daripada 7. Jadi cikgu nak darab dengan satu nombor negatif. Kita contoh cikgu letak kat sini. Cikgu nak 4 darab dengan negatif 2. Sebelah sini pun kita kena darab dengan satu nombor yang sama, iaitu negatif 2. Jadi 4 darab dengan negatif 2, kita tahu jawapan ialah negatif 8. 7 darab dengan negatif 2 adalah negatif 14. Jadi dekat sini kita nampak negatif 8 lebih besar daripada negatif 14. Jadi sebenarnya dekat sini simbol sudah berubah. Jadi kita pendaraban untuk nombor negatif, simbol dia berubah. Kita tengok pula pembahagian untuk nombor negatif. Jika A kurang daripada B, maka A darab dengan negatif maafkan cikgu. Jika A kurang daripada B, maka A bahagi dengan negatif C lebih besar daripada B bahagi dengan negatif C. Kita tengok contoh cikgu buat. Contoh 4 dengan 8. Okey, kita tahu kat sini 4 kurang daripada 8. Cikgu nak bahagi dengan satu nombor negatif. Contohnya cikgu letak kat sini. Cikgu nak 4 bahagi dengan negatif 2. Okey, jadi sebelah sini pun kita kena bahagi dengan nombor yang sama, negatif 2. Jadi 4 bahagi dengan negatif 2, kita tahu jawapan dia ialah negatif 2. Dan 8 bahagi dengan negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi dekat sini kita tahu negatif 2 lebih besar daripada negatif 4. Jadi sebenarnya simbol dah berubah. Jadi apa yang kita dapat tengok kat sini, pendaraban dan pembahagian untuk nombor negatif, simbol akan berubah. Okey, kita tengok pada sifat yang seterusnya, songsangan terhadap penambahan. Apa tu songsangan terhadap penambahan? Okey, songsangan terhadap penambahan ni adalah apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab dengan negatif 1.
ini. Jadi kita tahulah tadi, kita dah nampak dah tadi, bila didarab darab dengan nombor negatif, simbol akan berubah. Tapi kesengsarahan terhadap penambahan, kita fokus pada satu nombor je, iaitu negatif 1. Kita fokus pada negatif 1. Jadi jika A kurang daripada B, maka negatif A lebih besar daripada negatif B. Kita tengok contoh. Kita tahu kat sini 5 dan 9. 5 kurang daripada 9. Jadi kita darab dengan satu nombor, iaitu negatif 1. 5 darab dengan negatif 1, dan sebelah sini pun kena darab dengan negatif 1. Okey, 5 darab dengan negatif 1, kita tahu jawapan dia ialah negatif 5. 9 darab dengan negatif 1 sama dengan negatif 9. Jadi kita tahu kat sini simbol dia sudah berubah. 5 negatif 5 lebih besar daripada negatif 9. Okey, kita tengok pula songsangan terhadap pendaraban. Songsangan terhadap pendaraban ni dia berlaku apabila operasi salingan dilakukan. Apa tu operasi salingan? Operasi salingan tu bila kita nak jadikan nombor bulat tu sebagai pecahan. Jadi kita letakkan 1 sebagai pengangka. Okey, kita tengok contoh 2 dan 4. Kita tahu 2 lebih kecil daripada 4. Jadi kita nak jadikan 2 dan 4 ni sebagai pecahan. Jadi kita letak 1 sebagai dia punya pengangka dan 2 ni sebagai penyebut. 1/2, 1/4. Jadi kita tahu 1/2 ni lebih besar daripada 1/4. Jadi simbol dia berubah. Okey, itu saja sebenarnya subtopik kita hari ini. Jadi sebelum kita nak tamatkan kelas, cikgu nak buat satu kesimpulan apa yang kita dah belajar hari ini. Jadi kita tahu ketaksamaan linear untuk operasi asas aritmetik. Kita tengok yang pertama, operasi tambah dan tolak dengan nombor positif atau negatif, simbol dia tidak berubah. Kita dah tengok contoh tadi. Kemudian operasi darab dan bahagi dengan nombor positif, simbol dia juga tidak berubah. Tapi ada satu masalah dengan operasi darab dan bahagi ini dengan nombor negatif. Jadi bila operasi darab dan bahagi dengan nombor negatif ni, simbol dia akan berubah. Itu satu je kena ingat. Jadi kena ingat, kena faham supaya senang nanti kalau bila nak buat ketaksamaan linear. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu nak bagi latihan. Kita tengok buku teks muka surat 157 dan 158. Latih diri 7.1E dan mahir diri 7.1. Jadi cikgu harap murid-murid dekat rumah tu tolong buat latihan yang cikgu bagi supaya lebih faham apa yang cikgu ajar hari ni. Okey, kalau ada murid-murid ada apa-apa soalan nak tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu, tanya macam mana. Bila insya-Allah cikgu akan cuba jawab secepat yang mungkin. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.